السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Hanzalah radhiyallahu anhu qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa wa'azana fa dhakkara an-nar qala thumma ji'tu ila al-bayt فضاحكت الصبيان ولاعبت المرأة قال فخرجت فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له فقال وأنا قد فعلت مثل ما تذكر. فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله نافق حنظلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما؟ فحدثته بالحديث فقال أبو بكر وأنا قد فعلت مثل ما فعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حنظلة ساعة وساعة ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Hanzalah radhiyallahu anhu. Dan Hanzalah yang kita baca sebagai rawi hadis ini, nama dia Hanzalah bin Ar-Rabi', bukan Hanzalah yang terkenal. Yang kita selalu kenal ada satu lagi nama Hanzalah. Hanzalah tu dia menikah. Malam pertama tiba-tiba ada panggilan perang. Dia lompat turun daripada katil, dia pergi perang dan dia syahid. Mayat dia dimandikan oleh malaikat kerana dia mati syahid dalam keadaan berjunub. Itu Hanzalah lain, bukan Hanzalah yang riwayatkan hadis ini. Itu Hanzalah bin Abu Amir nama dia. Hadis yang kita baca ni diriwayatkan daripada Hanzalah bin Ar-Rabi'. Dia kata kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Dia kata, aku duk ada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat lain. Fa wa'azana fa dzakkara an-nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam duk bagi peringatan dekat semua sahabat ni. Nabi duk cerita pasal neraka. Tuan-tuan, bila bercakap pasal Islam, dia tak boleh lari daripada bercakap pasal syurga, pasal neraka, pasal dosa, pasal pahala. Dia tak boleh buat main-main. Dia tak boleh kata hampa ni tak ada cerita lain. Pi balik duk cerita syurga, neraka, duk nak rasuah orang dengan syurga, neraka. Tak boleh cakap macam tu. Kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap benda tu. Kata Hanzalah, kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi duk cerita pasal neraka. Qal, kata Hanzalah, summa ji'tu ilal bait fadhahaktu sibyan wa la'abtul mar'ah. Dia kata habis duduk di dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku balik ke rumah. Bila sampai di rumah dengan anak-anak, dengan bini, dengan apa, dia kata seronok sampai jadi lupa. Ini cerita Hanzalah. Baru tadi duduk dalam majlis Nabi, bila Nabi cerita pasal neraka, sahabat yang attend majlis Nabi ni macam nampak neraka. Bila Nabi SAW cerita pasal syurga, sahabat-sahabat yang ada dalam majlis Nabi ni macam ternampak-nampak syurga. Begitu sekali impact kepada jiwa para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in yang duk dengar Nabi bercakap ni. Tapi kata Hanzalah, bila balik ke rumah, bila duduk dengan anak-anak, duk main, duk berseronok dengan anak, dengan bini, habis. Dia kata hak Nabi habaq tadi habis, terlupa. Qal, kata Hanzalah, fa kharajtu falaqitu Abu Bakar. Aku keluar daripada rumah, aku pergi rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Fa dzakartu dzalika lah. Hanzalah pergi cerita dekat Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, tuan, saya risau dengan diri saya sendiri. Bila duduk dengan Nabi, saya jadi satu orang yang betul-betul takut kepada Allah. Bila duduk dengan Nabi, saya jadi satu orang yang merasa diri sangat bersalah. Bila saya duduk dengan Nabi, saya rasa insaf, saya rasa menyesal, saya rasa nak. Tapi bila saya balik ke rumah, saya jumpa anak bini di rumah, saya lupa semua benda ni. Hanzalah pergi mengadu benda ni kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faqala, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wa ana qad fa'altu mithla ma tadhkur. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kata apa? Wa ana qad fa'altu mithla ma tadhkur. Macam hang rasa, aku pun rasa. Syekh Bakar kata, kalau hang kata hang duduk dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hang jadi takut, hang jadi rasa nak berubah jadi orang baik, tapi bila hang balik ke rumah, hang lupa benda tu, macam mana hang rasa, macam tu aku rasa. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Falaqina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, kami pun kata, lah ni jom kita pergi jumpa Nabi, kita cerita benda ni dekat Nabi. Faqultu, bila sampai di depan Nabi, Hanzalah kata, ya Rasulullah, nafaqa Hanzalah. Sampai saja di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus keluar di mulut dia, dia kata, ya Rasulullah, nafaqa Hanzalah. Dia kata, ya Rasulullah, Hanzalah sudah jadi orang munafik. Dia risau dengan diri dia sendiri. Dia rasa dia tak boleh nak sustain
Apa yang dia rasa masa duduk dengan Nabi itu, dia tak boleh nak sustain, dia tak boleh nak mempertahankan benda tu, dia tak boleh nak bagi benda tu tak keluar daripada diri dia. Dia rasa macam dia ni munafik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bila dengar macam tu, dia mai dengan emotional, dia mai dengan macam nak confess, macam nak luah satu benda yang besar, satu benda yang membebankan diri dia. Dia mai depan Nabi, dia pergi keluar macam tu. Dia kata, nafaqa Hanzalah. Dia kata, ya Rasulullah, Hanzalah sudah jadi munafik. Dan Nabi nampak dia emotional. Nabi kata dekat dia, mah. Nabi kata, tisat. Apa cerita? Fahaddastuhu bil hadis. Dia Nabi kata apa cerita? Dia cerita dekat Nabi apa yang dia cerita dekat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tadi. Faqala Abu Bakar, wa ana qad fa'altu mithla ma fa'al. Abu Bakar pun kata, ya Rasulullah, apa yang Hanzalah kata, saya pun sama. Saya pun jadi macam tu juga. Saya tak boleh nak sustain, tak boleh nak bagi benda, kesedaran, keinsafan tu nak bagi kekal dalam diri, tak boleh, dia kata. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ya Hanzalah, sa'atan wa sa'ah. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan bercakap tentang motivator, tuan-tuan bercakap tentang pakar kaunseling, Nabi adalah motivator dan kaunselor yang terbaik dalam dunia. Nabi tahu macam mana nak handle orang dalam apa situasi pun. Nabi tahu nak handle. Nabi kata, sabar, cerita apa benda. Bila dia cerita, Nabi kata apa? Sa'atan wa sa'ah. Nabi kata, wahai Hanzalah, benda ni normal. Sa'atan wa sa'ah. Kita ni manusia tekoh-tekoh. Kadang-kadang kita okey, tekoh-tekoh. Kadang-kadang kita hanyut. Nama kata manusia kalau menghadapi atau melalui keadaan yang macam tu, itu normal, Nabi kata. Sa'atan wa sa'ah. Kita memang macam tu. Kita bukan malaikat. Malaikat memang Allah pasang dalam diri dia iman, tidak ada nafsu. Maka malaikat ini iman dia yazid wala yanqus. Dia hari-hari iman dia duk tambah, tak pernah kurang. Dan manusia Allah pasang dekat dia iman, Allah pasang dekat dia nafsu. Dia nak balance di antara iman dengan nafsu ni bukan senang. Kadang-kadang menang iman dia, kadang-kadang menang nafsu dia. Maka manusia ni kalau dia melalui keadaan itu, keadaan saat-saat dia okey, saat-saat dia jadi lemah semangat, itu normal. Nabi kata, itu normal. Sa'atan wa sa'ah. Walau kanat takunu qulubukum kama takunu 'inda dzikr lasafahatkumul malaikah hatta tusallima 'alaikum fit turuq. Nabi kata, tapi kalau hang boleh jadi orang yang bila masa pun iman hang cantik, tidak pernah melalui keadaan kemelesetan iman. Bila masa pun cantik, bila masa pun iman strong, bila masa pun tak pernah goyang. Kalau hang boleh jadi macam tu, kata Nabi SAW, sepanjang jalan ni malaikat nanti tunggu, shake hand hang, pasal hang memang terror dia. Nabi jawab macam tu. Nabi kata, kalau hang jadi orang yang macam tu, yang steady, tidak pernah goyang iman, kalau hang boleh jadi macam tu, malaikat nanti beratok sepanjang jalan. La safahatkum, malaikat akan musafahah, akan suar tangan, shake hand. Bro, tahniah bro, you memang sempoi. Pasal apa? Pasal manusia tidak mungkin macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada di situ hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nampak tuan-tuan? Hadis ni boleh dikupas macam-macam. Di antaranya apa dia? Hadis ni nak bagi tahu kata ada manusia
macam Hanzalah tadi. Ada. Dia macam Hanzalah tadi. Dia kena shot karan Islam ni. Dia kena shot karan iman ni masuk dalam diri dia. Oh, dia jadi dulu tu. Lempar buang habis. TV, kereta, ada player, lagu, dia rebuk buang, dia lempar. Dia jadi dulu tu. Pasal apa? Pasal dia sudah kena shot karan voltan tinggi. Dia sudah kena shot karan, dia tak boleh tahan. Dia tengok semua benda ni dunia, semua benda ni tak betul. Aku tak mau dah benda ni semua. Dia lempar buang habis TV dalam rumah. Dia jadi keras tak tentu punca. Dia jadi kucar kacir rumah tangga dia. Ada orang macam ni. Dia tengok orang pakai kereta, dia buruk sangka. Dia kata apalah duk pergi mengaji masjid, pergi duk terlibat dengan riba. Kepala dia macam tu. Dia tak pernah dah nak fikir kata di sana ada sistem perbankan Islam, orang boleh. No. Dia bagi dia pinjam riba. Dia ambil jalur tu, jalur tegar. Dia jadi keras, dia jadi ekstrim, dia jadi tak boleh bincang, dia jadi tak boleh bersembang, dia jadi dulu tu. Dia jadi kerosot tuan-tuan kalau jadi macam ni. Hanzalah dekat-dekat nak jadi macam ni lah. Dia risau, dia apa? Kerisauan terhadap iman dan agama itu bagus. Tetapi kalau dalam bentuk yang macam tu tidak terkawal, itu tidak bagus. Lalu Nabi SAW bila tengok main nampak dia pun tinggi, Nabi ambil screwdriver halus, Nabi tiun pelan-pelan. Nabi tiun bagi dia slow down. Pasal apa? Pasal dia tengah kena karang kuat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu, cerita hadis tu. Hadis tu juga nak cerita dekat kita, kata Nabi SAW nak habaq dekat kita. Kata Islam ini satu agama yang simple. Islam ni satu agama yang simple dan Islam ni satu agama yang moderate. Yang moderate. Dia tidak ekstrim, dia tidak jadi melampau. No. Islam ni simple dan moderate. Cantik. Bila orang ni pergi ambil Islam ni, dia embrace Islam, dia rasa ketenangan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita kalau salah faham, kita duk ingat Nabi, kita duk ingat yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini satu manusia yang bila masa pun serius. Kita duk bayang Islam macam tu. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia nabi, dia adalah manusia. Innama ana basyarum mithlukum. Aku manusia macam hampa, Nabi kata. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Al-Hasanul Basri, dia kata atat ajusun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, ud'u Allah an yudkhilanil jannah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya umma fulan, innal jannah la tadkhuluha ajuz. قال فولت تبكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز. إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا atraba. Sadaqallahul azim atau kama qala. Kata Hasan Al-Basri, satu perempuan tua mai majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengah duk mengajar. Masuk mai satu perempuan tua, imra'ah ajuzah, perempuan tua. Dia mai dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ud'u Allah an yudkhilanil jannah. Dia kata, ya Rasulullah, saya minta tolong dekat Tuan. Tuan tolong doa dekat Allah bagi saya dapat masuk syurga. Orang tua, tuan-tuan. Orang tua. Orang tua ni dia mau apa, tuan-tuan? Tak mau dah, RM2 apa tak mau dah.
Dia mau satu kasih sayang anak-anak, hak dua ada. Yang kedua dia nak ibadat, nak minta syurga. Dia nak masuk syurga. Mai jumpa Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, tolong Ustaz, ud'ullah, tolong doa kepada Allah an yudkhilanil jannah, supaya saya dapat tempat dalam syurga. Nabi kata dekat dia, ya umma fulan. Nabi kata, makcik, innal jannah la tadkhuluha ajuz. Nabi kata, sorry makcik, orang tua tak boleh masuk syurga. Nabi melawak kasar. Nabi melawak. Yang kita duk ingat Nabi ni serius. Dah, Nabi pun reti melawak. Pasal apa? Innama ana basyarun mithlukum. Aku manusia macam apa. Kalau kita melawak, Nabi pun tahu melawak. Tapi kita melawak ni sampai jadi huduh perangai. Nabi tak lah. Dia dalam keadaan terkawal. Tapi Nabi melawak. Perempuan ni masuk main minta, ya Rasulullah, tolong doa bagi saya dapat masuk syurga. Nabi kata dekat dia, makcik, sorry, orang tua-tua tak boleh masuk syurga. Qal, kata rawi hadis itu, lepas duduk dalam majlis itu, duduk tengok. Fawallat tabki, makcik ni pun beralih pi sambil teriak. Faqala Nabi SAW, Nabi bila tengok makcik ni duduk teriak jalan pi, Nabi kata, akhbiruha, ni siapa-siapa tolong pihak kat dia Ustaz. Nabi kata, pihak kat dia Ustaz, annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Dia tak boleh masuk kalau tua lagu tu. Nabi kata, inna Allah ta'ala yaqul, pasal Allah sebut dalam Quran. Nabi kata, Allah kata, inna ansha'nahunna insya'a. Allah sebut dalam Quran, kami cipta bagi penghuni syurga itu isteri-isteri yang elok ciptaannya. Kita masuk syurga esok, Allah akan tunai apa kita minta. Kalau kita jenis laki yang tak kenang jasa, kita tak minta bini kita minta orang lain. Tapi kalau kita jenis kenang jasa, kita 40 tahun duduk dengan dia, dia jaga kita elok di atas dunia, kita masuk syurga, kita mesti minta dia. Kita minta, ya Allah, saya nak balik isteri saya. Allah akan buat mai. Tapi Allah buat mai, walaupun mati dulu umur 75, mati umur 85, tapi Allah buat mai tu umur 30. Tapi bini tu juga lah. Tapi umur 30. Pasal apa? Pasal Allah sudah sebut dalam Quran. Dalam Quran ni Allah sediakan orang-orang perempuan ni yang depa ni sebaik-baik ciptaan. Allah bagi depa macam tu. Faja'alnahunna abkara, dan kami jadikan perempuan-perempuan yang ada dalam syurga ini abkar, bikr. Bikr maksud dia anak dara. Mati umur 85, masuk syurga umur 30. Laki pun tengok, betul ke hang ni? Dia pun tengok laki dia, betul ke abang ni? Laki pun 30, dia pun 30. Mati 85 dengan 90. Masuk syurga, Allah bagi dia jadi abkaran. Allah bagi dia jadi anak dara balik. Uruban atraba. Allah jadikan uruban. Uruban ni apa nak terjemah? Dia kehangatan cinta, uruban. Nak sebut kegairah je nampak kasar sangat. Kita kata kehangatan cinta. Macam tengah duk bercinta tu. Dia hidup balik dalam syurga, dua orang esok ni, dia balik tu, zaman hangat, cinta tengah hangat tu, dia balik zaman tu. Atraba, dan dia balik dalam keadaan sebaya. Atraba maksudnya sebaya. Hadis itu hadis hasan, riwayat Imam At-Tirmizi. Dia bawa main hadis lain pula, riwayat daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata, yadkhulu ahlul jannatil jannah. Nabi kata akan masuk syurga esok ahli syurga yang mereka itu jurdan murdan. Nabi kata, hal keadaan orang yang masuk syurga itu jurdan.
badan tak bersongai bulu. Tu Jordan. Jordan ni dia tak serongai. Dia tak serongai macam orang jenis apa, cukong pagi petang naik lah, kan, macam biji kelulut. Buat aku ni pagi cukong, lepas semayang subuh apa semua cukong nampak elok, lepas asar naik dah. Dia jadi serongai. Dia serongai. Hak Allah tak bagi tumbuh ni, duk beli minyak punya, duk lumuk sampai naik kuning muka punya, duk lumuk minyak, teringin nak ada jambang. Hak ada jambang ni, cukong ni sampai tak ada duit dah nak pergi beli neset, nak pergi beli cukong, dia tumbuh pagi cukong, lepas asar naik dah. Bila kawan tak ada janggut, yang teringin janggut, dia pergi kata dekat dia kata, hang buat macam mana ni yang nampak ni? Dia kata, aku abang kang, kalau aku boleh bagi ke hang bayar kat aku lebih kurang sudah, aku bagi, aku pun tak mau. Dia kata tak larang nak cukong. Nampak tuan-tuan, manusia Tuhan bagi jambang, dia duk cukup buang. Tak ada, dia duk lumuk ubat nak bagi tumbuh. Tuhan bagi rambut rintin, dia pergi duk rebonding bagi lurih. Tuhan bagi rambut lurih, dia pergi karang rambut bagi rintin. Manusia, dia kira hak Tuhan bagi ini dia tak berkenan, dia nak buat dia maunya. Dia melarat pergi sampai hak budak-budak bawah ni, dia motor dia pergi modify, buat tayar bagi lepas ke belakang, handle bagi naik dia kira nak modify. Tuan-tuan, lah di Kuala Lumpur tuan-tuan, ni rambut korang, bukan kata rambut botak, rambut korang kita tanam ni tuan-tuan, bukan tak sakit tuan-tuan, sakit meraung. Ni duk cucuk dia, berintik kepala ni apa semua kan. Ada yang buat sampai 3 kali tak tumbuh-tumbuh juga. 3 kali buat. Dia tahu, Ustaz, saya 3 kali Ustaz, sekali buat 3,500. 3,500 Ustaz, dia kata. Habis tu apa, memang dia tak tumbuh. Saya buat lain, saya buat 3 kali dah Ustaz, dia kata. 10,000 dah habis ni, dia tak mau naik Ustaz. Dah Tuhan tu pergi buat apa? Dah pasal tengok orang lain buat naik, dia kata. Tuan, nampak? Allahu Akbar. Nabi SAW kata apa? Apabila ahli syurga ini sudah masuk dalam syurga, mereka masuk ni dalam keadaan Jordan murdan. Jordan maksudnya tak serongai bulu. Tak serongai bulu. Murdan tak berjanggut yang sampai jadi semut. Masuk tu kira merelap begitu aja. Gitu. Mukahhalin, dalam keadaan mata bercelak. Ni nak abang kata duduk dalam syurga ni. Tajuk yang akan datang malam ni memang tak ada tajuk tu. Dia akan main tajuk tu esok ni, cerita pasal syurga saja. Cerita pasal syurga saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tidak cukup dengan itu, Nabi SAW kata, masuk syurga ini Jordan murdan mukahhalin, masuk dalam keadaan tak serongai bulu, tak berjanggut, tak apa-apa semua. Abna'a salasin, umur penghuni syurga ini 30-an. Ataupun Nabi kata au salasin wa salasin, ataupun habis-habis tinggi umur 33. Tengah rancak 30 tu yang bila menang duk belarak motor, apa orang tak boleh tidur pagi 2 pagi tu. Ni geng dia lah. Geng ni dia belarak apa semua. Kalau kereta lalu tepi beralih buat tengok lama sikit, dia tanya balik, tengok apa? Ni geng ni geng umur ni dia seronok apa benda tak tahu, tapi dia seronok. Masuk syurga esok, Allah bagi balik umur tu. Umur salasin 30, ataupun salasa wa salasin 33 umur yang masuk syurga ni. Pasal apa? Pasal dengan umur tu dia boleh mengecap nikmat syurga itu semaksimum mungkin. Tuhan punya nak balas ni dekat dia. Pasal apa? Pasal atas dunia dulu dia korban segala keseronokan dia kerana mencari keredaan Allah. Maka Allah bagi dekat dia syurga yang dia boleh mengecap nikmat itu 100%. Tuhan bagi umur 30 bila masuk syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Begitu sekali Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang yang pegang Islam betul-betul ini. Begitu Allah janji. Tuan-tuan, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia steady. Sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik. Dia kata anna rajulan min ahli al-badiyah kana ismuhu Zahiran. Ada satu orang, dia ni orang Badui. Badui ni maksud orang Wulu. Orang Wulu. Nama dia Zahir. Kana yuhdi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hadiyah min al-badiyah. Dia sayang Nabi. Dia orang Wulu, orang kampung. Dia sayang Nabi ini, dia tunjuk sayang dia dekat Nabi ini dengan dia kira apa dah nak bagi kat Nabi. Mai daripada kampung, kalau kita di Malaysia ni kira buat mai petai bagi, buat mai jerin bagi, buat mai buah genuk bagi, buat mai pucuk putat bagi. Itu hak ada di kampung dia yang tak ada dalam pekan ni. Dia nak express sayang dia tu, apa dia nak bagi. Dia bukan orang kaya, dia duduk dalam kampung, apa benda yang ada, petai jeruk dia mai bagi. Zahir ni dia sayang Nabi. Dia kira bila dia nak pi ke Madinah, apa ada di tempat dia duduk ni, dia bawa mai, dia akan hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda sayang dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayujahizuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruj. Nabi pula balas balik. Dia mai daripada kawasan Hulu dia bawa apa akan bagi dekat Nabi. Bila dia nak balik ke kampung dia, Nabi akan bagi apa-apa dekat dia. Buat bekal untuk perjalanan dia nak balik, Nabi akan bagi apa-apa dekat dia. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Zahiran badiyatuna. Nabi kata dekat sahabat ada ni, Nabi kata ini Zahir ni orang tak pandang dia. Sebab dia orang Wulu. Orang tak pandang dia. Pasal dalam hadis cerita dia ni rajul damim. Rajul damim maksudnya satu orang lelaki-lelaki yang tak segak. Tak lawa dia ni. Jadi dia tak ada nilai komersial pada mata orang. Orang tak pandang dia, orang ignore dia ni. Tapi Nabi bagi perhatian dekat dia. Satu hari Nabi cakap depan sahabat semua. Nabi kata inna Zahiran badiyatuna. Apa tahu tak Zahir? Okey, dia orang kampung. Nak banding dengan kita. Wa nahnu hadiruh. Kita ni orang pekan. Kita ni orang bandang. Zahir orang kampung. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka kat dia. Zahir ni Nabi suka kat dia. Dia tak handsome, dia tak lawa, dia orang kampung, dia orang Wulu. Nabi suka kat dia. Wa kana rajulan damiman, dia abang dah. Dan Zahir ni satu orang yang damim. Damim ni kira tak handsome. Bulan 7 dulu kita kata ahmak, satu bahasa. Ahmak ni kira bodoh bangang. Ahmak. Ni damim. Damim ni tak segak langsung dia ni. Sampai hadis sebut dia ni satu orang yang damim. Dia ni tak segak. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman wa huwa yabi'u mata'ah. Fahtadanahu min khalfih. Satu hari dia mai daripada kampung dia, mai duk menjual. Orang Hulu. Tuan-tuan pergi Cameron Highland, on the way nak naik ke puncak Cameron Highland tu jumpa kot jalan ni. Geng-geng duk galah apa? Petai. Duk apa? Orang Hulu. Kan dia ada apa nak bawa pergi tempat yang orang ramai sikit nak jual. Satu hari Zahir mai daripada kampung bawa barang nak menjual di Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pi tengok dia duk menjual. Nabi buat apa? Fahtadanahu min khalfih. Nabi peluk dia daripada belakang. Tuan-tuan, nak abang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun melawak. Tapi macam tu cara dia. Nabi pi sengak-sengak belakang Zahir ni,
peluk dia daripada belakang. Wa huwa la yubsiruh, dia tak nampak siapa ni, tahu-tahu mai peluk dia kat belakang ni, Zahir ni, dia tak tahu siapa. Faqala arsilni, Zahir ni bila orang mai peluk dia kat belakang dia, nak tengok tak nampak, dia kata siapa ni, arsilni, lepas aku. Dia buat begitu. Tuan boleh nampak ni cerita ni. Okay. Man haza, dia kata siapa ni duk main melawak macam ni, main duk peluk belakang orang. Faltafata fa'arafa Nabi sallallahu alaihi wasallam, duk balik nak tengok Nabi, rupanya main peluk belakang dia. Nabi main peluk. Faja'ala la ya'lu ma alsaqa zahrahu bi sadri Nabi sallallahu alaihi wasallam hina arafa. Bila dia nampak Nabi, rupanya dia terus tak kelupang dah, dia biar bagi dada Nabi kena belakang dia. Pasal satu bahagia dia, Nabi mai buat lagu tu kat dia. Tuan-tuan, Nabi bukan hidup peluk orang semua lagu tu. Siapa dapat kira bonus lah siapa dapat. Zahir dapat. Baik. Wa ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man yashtari al-'abd. Nabi melawak lagi, Nabi peluk tu dah melawak lagi. Nabi kata siapa nak beli hamba, kan zaman tu bila pergi perang ada hamba tawanan jual di market macam P. Ramlee duk jual tu. Dia kata ni Haji misai konton, harga murah sikit. Lagu tu zaman dulu P. Ramlee ni dia baca ni, tuan-tuan, P. Ramlee baca hadis-hadis kita duk baca ni, dia apply dalam filem dia. Bila Nabi pergi peluk belakang dia, Nabi melawak. Nabi kata siapa yang nak beli al-abda ni hamba ni, siapa nak beli? Nabi kata lagu tu, nak melawak. Dia dengar. Faqala, kata Zahir, ya Rasulullah, izan wallahi tajiduni kasidan. Nabi melawak, tapi kadang-kadang kan dia antara dua pihak ni, kadang A dengan B, A melawak, B duk ingat serius. Kadang dia jadi lagu tu. Kita melawak, dia pergi salah penerimaan. Ini berlaku. Dan Nabi pergi peluk belakang dia, Nabi kata siapa nak beli hamba mai. Dia dengar macam tu, dia sudah short sikit. Dia kata dekat Nabi, izan wallahi tajiduni kasidan. Dia kata ya Rasulullah, wallahi maknanya saya ni barang tak ada harga kan, kasid ni maksud tak ada harga ke saya ni? Saya bukan hamba, saya orang merdeka, cuma saya orang kampung. Adakah dengan kerana tu saya ni jadi orang, dia sudah pergi jadi lagu tu pula dah. Nabi melawak. Au qal lakin indallahi anta ghalib. Nabi dandan perbetul balik keadaan tu. Nabi kata no, Zahir, engkau di sisi Allah mahal harganya. Nabi cover balik macam tu. Nabi nampak dia ni tak hati melawak apanya ni kan. Aku melawak, awak dia pergi buat sampai wallahi lau jadi aku ni orang tak ada harga. Awak ni melawak. Dan Nabi pusing balik cepat-cepat. Nabi kata apa? No. Zahir, di sisi Allah anta ghali, engkau harga mahal. Nabi kata balik lagu tu kat dia. Dia pun okey balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nampak tuan-tuan, Islam bukan serius keras sepanjang masa. No, ada masa Nabi SAW sendiri pun macam tu. Dan Nabi SAW ni cukup tawaduk. Tak ada tuan-tuan, nak cari macam Nabi ni tak ada. Sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, jalasa Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nazara ila sama. Satu hari Jibril mai duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril duduk tengok naik ke langit. Macam tu. Fa idza malakun yanzil, malaikat turun mai satu. Jibril ni bos malaikat. Dia turun duduk dengan Nabi, tengok naik ke langit, satu malaikat turun. Faqala Jibril kata dekat Nabi, inna hadzal malak ma nazala منذ yawma khuliqa qabla sa'ah.
Jibril kata, Muhammad, ini malaikat yang turun ni, dia ni daripada hari Allah cipta dia, dia tak pernah turun daripada langit. Hari ni dia turun. Jibril chief malaikat. Dia kata dekat Nabi, dia kata, wahai Muhammad, inna hadzal malak, ni malaikat hak turun ni, ma nazala mundu yaumi khuliqa, daripada Allah cipta dia, dia tak pernah turun daripada langit. Inilah first time dia turun daripada langit. Falamma nazala, bila dia turun mai doa ada di depan Nabi SAW, kata malaikat ni kepada Nabi, ya Muhammad, arsalani ilaika rabbuk. Ni malaikat tak pernah turun ni, baru turun ni, dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Muhammad, Tuhan engkau hantar aku mai. Dia kata, kata dia, afamalikan nabiyan yaj'aluka aw 'abdan rasulan. Allah suruh aku mai tanya hang, pilih antara dua. Sama ada satu, engkau nak jadi nabi dan seorang raja, ataupun engkau nak jadi nabi yang bersifat hamba. Mau yang mana? Ni, aku tak pernah turun, Allah hantar aku turun, special mission, tugas khas ni, main nak tanya yang ni. Allah bagi engkau pilih, nak yang mana? Nak jadi nabi dan raja macam Nabi Sulaiman, ataupun nak jadi nabi tetapi bersifat hamba? Engkau mau yang mana satu? Nabi tak ada jawab. Qala Jibril alaihi salam doa ada sebelah. Dia terus kata dekat Nabi, tawadhu' li rabbika ya Muhammad. Jibril kata dekat Nabi, wahai Muhammad, tawadhu' dengan Tuhan engkau. Allah bagi pilih ni, nak jadi nabi dan raja ataupun nabi yang bersifat hamba. Mau yang mana satu? Nabi tak ada jawab. Jibril masuk. Jibril kata, ya Muhammad, tawadhu', berendah diri dengan Tuhan engkau. Maksudnya apa? Jangan pilih hak hebat, pilih hak biasa punya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal 'abdan rasulah. Nabi jawab kat malaikat ni, aku pilih untuk menjadi nabi, menjadi rasul yang bersifat hamba kepada Allah. Pilih macam tu. Hadis itu hadis dengan isnad yang sahih, riwayat Imam Ahmad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tu yang kata Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pilih. Kalau tak kerana Jibril kata pun, Nabi sudah tentu dia akan pilih, dia nak jadi satu orang yang tawadhu'. Nabi memang dia macam tu. Dia tak ada besar diri dekat Nabi ni. Tuan-tuan, macam kita lah. Apa ada kat kita betul-betul? Apa ada? Mak ayah bukan hak kita punya. Mak ayah kita pun Allah punya. Bukti dia apa? Bukti dia sampai masa Allah ambil dia, kita tak boleh buat apa. Kalau hak kita, kita ada milik, kita boleh pegang dia, kita boleh, tak boleh tuan-tuan. Sayang dekat mak, sayang dekat ayah macam mana pun, sampai time Allah ambil, tak boleh buat apa. Mak ayah pun bukan kita punya. Suami isteri, kita suami isteri bukan kita punya. Kita isteri suami bukan kita punya, Allah punya. Semua pinjam. Anak-anak punya sayang dekat anak ni. Anak sakit sampai nak bawa maut, kita tak boleh buat apa tuan-tuan. Duit ada 2 bilion tuan-tuan, tak boleh nak tahan nyawa, tak bagi keluar, tak boleh. Bukan saja sebut 2 bilion tu, tak boleh buat apa. Kita ada harta, kita ada rumah, kita ada kereta, kita ada RM2, kita ada pangkat, kita ada darjah kebesaran, kita ada followers, macam-macam ada dekat kita. Kita ada influence. Kita ada influence. Kita boleh guna influence kita untuk buat macam-macam. Kita boleh ubah keputusan. Kita macam-macam kita boleh buat. Tapi semua benda ni bukan hak kita. Hari ni ada kuasa, esok tak ada. Hari ni ada duit, esok tak ada. Semua benda ni bukan hak kita. Bahkan nyawa kita pun bukan hak kita. Badan kita pun bukan hak kita.
Semua ni anytime Allah boleh ambil balik, anytime. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, bila mati tuan-tuan, bukan orang tinggal kita, bukan kita tinggal orang, orang tinggal kita. Kita dah ingat mati ni kita meninggal dunia, kita meninggalkan dunia ni. Dah tuan-tuan, kita mati, hak duk ada ni pun tinggal kita. Apa bukti dia tuan-tuan? Dalam hadis Nabi SAW kata, hadis riwayat pada Anas bin Malik, qala Rasulullah SAW yatba'ul mayit salasa. Nabi kita bila mati manusia, 3 benda ikut dia. Ni, bawa main masjid, semayang, bawa pergi kubur, 3 benda ikut dia. Fayarji'u usnani wa yabqa ma'ahu wahid. 3 ikut ni, 2 balik, 1 yang tinggal. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluh. 3 ni ikut. Siapa dia? Family ikut. Semua pakai hati duk tengok, duk tanam, duk jenguk tengok. Bini duk tengok, anak duk tengok, kalau mak ayah ada mak ayah duk tengok, semua duk tengok. Wa maluhu, kereta kita ni, harta benda kita mai tunggu dekat luar sana, ikut kita mai, berhenti dekat tu. Wa amaluh, amalan kita duk ada dengan kita. Fayarji'u ahluhu wa maluh, habis selesai sah lerah tazkirah semua, 2 balik. Siapa balik? Family. Hak tadi menangis sampai bengkak biji-biji mata balik, dia tak tunggu. Harta kita, kereta, siapa kona bawa balik bila, kunci pakai duplicate ambil seorang satu habis lah. Bukan kita meninggalkan dunia, depa tinggal kita dalam liang kubur tu, depa tinggal tuan-tuan. Tanya tak sayang ke dekat Pak Hang? Sayang. Dia tinggal siapa? Dah mati lah, tinggal. Takat tu ya. Itulah hakikat hidup di atas dunia ni. Lagu tu ya. Tu orang putih kata apa? Orang putih masuk dah. Dia kata when you die, people cry and beg for you to come back. Orang putih kata. Bila kita mati, pakat teriak, pakat merayu, pakat merintih, duk minta supaya kita ni kalau boleh jangan mati, balik mai nak duduk sama dengan mereka. Ni yang duk jadi hari-hari. But sometimes when you are here, they don't even show their care about you. Kita, tapi yang betulnya kita duk ada ni hari-hari apa tak peduli kat kita pun. Oi, hari mati pakat duk main teriak, ayah tak ada ayah, tinggal kami. Lah, yang aku duk ada berapa puluh tahun hang duk tengok aku apa kali saya. Dah, bukan kata anak-anak kita sendiri kat mak pak kita pun kita buat macam tu. Kita bila kita bercakap, kita lagu nak camdet anak kita, macam anak kita ni tak ingat kat kita. Dan kita tu pun anak dulu, sebelum mak pak kita mati, kita jaga depa macam mana? Macam anak kita jaga kita, sama. Ni duk orang tua ni duduk depan pintu rumah, duk tengok pintu pagar, duk tengok jalan, tak ada siapa mai kan ni. Anak 5 orang tak ada seorang pun mai. Dia tunggu tak mai, dia ambil phone, dia telefon. Ada mana? Ada office mak. Mak kacau hang apa nu? Tak apa mak. Awak siapa? Begitu ya. Ada apalah saja telefon. Tak apa mak, saya mesyuarat ni. Tu hang mai dak rumah mak saya lagi. Tengok tak ada hari esok. Tak tu eh. Tak tu je, masa orang tua tu ada. Abang ni, abang, mak tak ada dah, mak mati. Dan dah sebab duk buat teriak, balik pergi duk tengok mayat, yang mata duk bergenang, pergi hantar di kubur, balik Facebook lah. Balik Facebook lah. Mak, abang rasa dunia ni gelap bila mak tak ada. Ira, mak dia kata, aku duk gelap berapa lama dah, tak pernah peduli. Hari ni hang kata hang rasa gelap, pirah, dia kata. Itu hakikat. Orang putih kata apa? Bila you mati, dia kata people cry, pakai teriak and beg for you to come back. Minta, ya Allah, kehilangan.
But sometimes when you are here, they don't even show their care about you. Masa duk ada, mereka tak peduli pun. Orang tua ni sakit pun tak bawa pergi klinik pun. Telefon abang, abang telefon adik, adik telefon kak. Lu duduk macam tu, tak peduli. Inilah benda tuan-tuan yang agama duk habaq ni. Nak habaq supaya manusia terima hakikat. Itu dunia. Yang hampa sampai bergaduh, bercerai-berai, sampai berbalah, sampai tak bertegur siapa. Kerana dunia ni, itulah dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu sebab hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam bimankibai. Ibnu Umar, anak Sidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata satu hari Nabi main, Nabi pegang bau dia. Nabi kata kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Nabi kata ya Ibnu Umar, dunia ni hang anggap macam tempat singgah ya. Abirus sabil ni maksudnya musafir yang lalu singgah sat, R&R. Dunia ni Nabi kata dekat Ibnu Umar tempat singgah saja. Wa'udda nafsaka fi ahli al-qubur. Hang mau ingat hang letak diri hang ni macam duduk dalam kubur dah. Nabi kata. Faqala li Ibnu Umar, Mujahid yang meriwayatkan hadis ni, dia kata Ibnu Umar kata dekat dia, idza asbahta fala tuhaddits nafsaka bil masa. Kita masa hidup atas dunia ni, kita hidup waktu pagi, jangan confident sangat kita akan hidup sampai petang. Jangan confident sangat kata aku ni baru ke 9 pagi, saat petang nak pergi sini, malam. No. Jangan confident sangat. Kita tak tahu saat lagi nak jadi apa. Lagi sejam, lagi 2 jam, lagi 3 jam, saat lagi petang, saat lagi malam nak jadi apa, tak tahu. Jangan confident sangat. Wa idza amsayta fala tuhaddits nafsaka bis sabah. Bila kita duk petang, jangan duk yakin sangat kata kita akan ada lagi sampai pagi esok. Jangan. Wa khudh min sihhati qabla saqamik. Ibnu Umar kata dekat Mujahid ni, dia kata tumpang duk sihat sebelum mai sakit pulun, buat kebaikan. Tumpang duk sihat sebelum sakit, seberapa boleh buat kebaikan. Wa min hayati qabla mautik. Tumpang duk hidup sebelum mati, buat. Seberapa banyak benda boleh buat. Fa innaka la tadri ya Abdullah masmuka ghadan. Dia kata apa? Wahai Abdullah bin Umar, kita tak tahu esok nama kita apa. Hari ini nama Syamsuri, Ustaz Syamsuri. Tuan-tuan, esok dia kata apa? Wis malam arwah duk sebut benda ni. Arwah dah dia bagi kat kita. Malam ni duk panggil Ustaz Syamsuri. Ustaz Syamsuri, tentu pagi esok mai masuk ya. Ustaz Syamsuri tak ada dah. Allah. Dan pergi jumpa kawan kata apa? Allah, semalam arwah duk cerita bab mati semalam. Dia tak panggil Ustaz Syamsuri dah, dia panggil arwah. Nabi kata apa? Fa innaka la tadri ya Abdullah masmuka ghadan. Wahai Abdullah, kamu tak tahu esok nama kamu apa. Esok nama dah tak panggil nama dah, dia panggil arwah, dia panggil Allah yarham, dia panggil almarhum. Tukar dah nama, tukar dah. Tak dan pi pejabat pendaftaran, tukar dah nama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah hakikat hidup di atas dunia. Kita tak tahu bila. Tengok ustaz yang di Shah Alam tu meninggal tengah duk mengajar. Allahu akbar tuan-tuan. Duk habang ni minta maaf lah, dia kata dia 2-3 hari ni duk berasa tak sihat, duk pegang dada, pak kena. Kita duk mengaji, duk baca cerita sakratul maut, macam mana dia main, macam mana
Bila dia main mata, dalam hadis sebut mata memandang tepat ke atas, tengok Allah hantar mai satu kamera daripada duk rakam depan ada, kot tepi ada satu angle tu nampak betul-betul clear macam mana sakaratul maut berlaku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, takut tuan-tuan. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Adi bin Hatim radhiyallahu an, mukadimah tak habis ni. Dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Setiap orang daripada kamu di akhirat nanti akan bercakap dengan Tuhan direct. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Di akhirat esok tidak ada penterjemah. Kita ni Melayu, kita duk bercakap Melayu. Kita ni Jawa, kita boleh bercakap Jawa. Kita ni Banjang, kita boleh bercakap Banjang. Kita orang putih, kita duk bercakap orang putih. Kita tak reti Arab sepatah pun, akhirat esok boleh. Kita dengan Allah tidak ada penterjemah. Kita cakap Allah begitu, kata hadis. Fayanzuru amamah, pada ketika itu kamu tengok depan kamu. Fayanzuru amamah fatastaqbiluhun nar. Nabi kata pada masa itu kamu tengok depan kamu api marak menyala, neraka. Wa yanzuru an ayman minhu fala yara illa syai'an qaddamah. Beralih belah kanan tidak ada melainkan sedikit amalan yang kita buat. Wa yanzuru an ash'am fala yara illa syai'an qaddamah. Beralih balik kiri, sikit amalan yang kita buat. Tuan, ni di akhirat ni neraka duk tunggu dah, api duk bergejolak ni, api ni duk tunggu nak baham kita ni. Pada masa tu kita mengharapkan apa? Kita harap belas kesian Allah, kita harap ada amalan nak kita buat atas dunia dulu. Duk harap yang tu. Beralih cari, beralih tengok balik kanan, ada amalan sikit. Beralih balik kiri, ada amalan sikit. Allah bagi hidup 65 umur, Allah bagi hidup 75 umur, Allah bagi hidup 95 umur. Tiba-tiba mati, buat balik amalan sejemput. Balik macam mana ni? Api duk menyala di depan. Nabi kata apa? Faman istata'a minkum an yattaqiyan nar walau bisyiqqi tamrah falyaf'al. Nabi kata, tumpang duk hidup ni, kalau hang boleh sedekah walaupun mampu setakat sebelah kurma, Nabi kata bagi. Nak bagi sedekah segantang kurma tak mampu, nak bagi sedekah 1 kilo kurma tak mampu, nak bagi sebiji kurma tak mampu, ada apa sebiji saja, Nabi kata koyak, bagi setengah pun bagilah. Pasal apa? Setengah tu tak boleh selamatkan kita daripada neraka. Nabi SAW apa? Please, cari jalan untuk buat baik. Cari jalan. Tuan, kita hari-hari duk baca alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Ayat tu power tuan-tuan. Kita duk baca, kita tak faham. Tuhan kata apa? Alhaakumut takatsur. Sifat suka memperbanyak-banyakkan harta, suka memperbanyak-banyakkan benda dunia ni betul-betul melalaikan kamu. Kita gelut tuan-tuan atas dunia ni. Kita gelut apa? Kita gelut cari duit. Kita gelut apa? Kita gelut nak cari pangkat. Kita gelut apa? Kita gelut nak cari followers ni zaman lah ni. Apa dia panggil? Content creator. Ya Allahu Akbar. Nak cari orang like, nak cari orang puji, nak cari follower, Allahu Akbar. Benda ni melalaikan kita daripada nak cari akhirat.
hatta zurtumul maqabir. Benda ni akan berlanjutan sampai mati. Lagi tak mati, lagi duduk lalai. Kalla saufa ta'lamun. Tuhan kata jangan macam tu. Kalla, jangan macam tu. Saufa ta'lamun. Lambat laun hang akan tahu. Summa kalla saufa ta'lamun. Jangan macam tu. Tuhan repeat lagi sekali. Lambat laun hang akan tahu ni apa yang Tuhan doa abang ni. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Jangan macam tu. Kalau hang tahu cerita neraka ni dengan ilmu yang yakin, la tarawunnal jahim, bahawa satu hari hang akan tengok betul-betul neraka di depan mata hang. Dengar cerita ni satu bang. Akan sampai satu hari di mana depan mata kita duk tengok yang kata api neraka ni dahsyat dia macam mana. Tuan-tuan tengok api yang mai ke Pulau Hawaii baru ni. Allahu Akbar, tuan-tuan. Orang duk pi Hawaii ni tak pernah sangka nak jadi macam tu. Sampai orang kalung bunga malai di tengkuk dengan duk menyanyi dengan duk. Tahu-tahu tiba-tiba pulau tu bertukar jadi pulau api. Video keluar dalam YouTube, api ni macam hidup, berjalan, ligan orang. Lari keluar daripada rumah, naik kereta, dia duduk hambat belakang dengan kereta, dia sambat kereta, kereta terbakar. Lari turun daripada kereta, terjun dalam laut, duduk parai dagu ni, duduk tengok kebakaran dalam Pulau Hawaii. Tuan-tuan, tidak ada manusia pernah sangka macam tu punya benda nak mai dekat mereka. Tiba-tiba Allah hantar mai. Tuan-tuan, itu belum cerita kiamat lagi. Itu belum cerita neraka Allah Subhanahu wa ta'ala lagi. Dia hantar mai ni, dia hantar mai bunga-bunga nak bagi manusia ni ambil iktibar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Tuhan kata apa? Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kalau hang tahu cerita neraka ni dengan ilmu yang yakin, la tarawunnal jahim. Satu hari hang akan tengok betul yang kata api itu macam mana. Summa la tarawunnaha ainal yaqin. Tuhan kata sekali lagi aku nak ulang, hang akan tengok betul-betul neraka tu macam mana. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan pada hari itu Allah akan ungkit balik. Dia ungkit balik. 70 tahun kita hidup atas dunia, apa nikmat Tuhan bagi kat kita? Apa hang buat dengan nikmat tu? Allah bagi dekat kita nikmat 70 tahun, tuan-tuan, sihat. 70 tahun ada duit belanja. 70 tahun ada anak-anak, ada rumah tangga yang bahagia. 70 tahun Allah bagi macam-macam dekat kita. Apa hang buat balik dekat Tuhan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda ni semua apabila kita garap, kita tengok balik, itulah agama yang kita nak kena jaga. Kerana kita jaga dia, Allah jaga kita di hari akhirat esok. Nah, wallahu alam. Mudah-mudahan kita dapat iktibar daripada mukadimah yang panjang lebar itu. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21. Bulan 7 hari itu kita baca hadis. Saya ghostan balik hadis dia. An Jabir ibn Abdullah yaqul, laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li ya Jabir mali araka munkasiran. Cerita dia, Jabir pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai depan Nabi, Nabi kata dekat dia, ya Jabir mali araka munkasiran. Nabi kata, Jabir, pasal apa nampak rosyam? Orang Penang kata, boleh, malam ni ada 3 bas daripada mana tadi? Batu Gajah Perak. 3 bas mereka mai, tuan-tuan. Lakeside tak mai. Bertamputra tak mai. Batu Gajah Perak 3 biji bas mai. 100 orang belum? 140, 80 orang main benda ni. Besar ganjaran Allah bagi dekat mereka. Allah kira langkah, tuan-tuan. Allah kira langkah, kan? Jadi orang kot tepi ni kata apa? Kami pi kuliah di Batu Gajah, kami nak ambil pahala banyak. Depa mai pas baton kami belah di sana.
Tak apa, okey, cantik. Kan? Nampak tuan? Dalam hadis Nabi kata apa? Bila Jabir mai nampak muka munkasiran. Munkasiran ni muka rosyam. Rosyam ni maksud apa? Tak ceria. Tak ceria tu. Orang Tanjung dia kata rosyam. Dia mai buat rosyam tu macam tu, rosyam. Nabi kata dekat Jabir, Jabir awak nampak rosyam. Qultu ya Rasulullah ustushhida abi qutila yawma Uhud wa taraka ayalan wa dainan. Hadis kita baca bulan 7. Dia kata ya Rasulullah, tak rosyam macam mana? Bapa mati syahid dalam perang Uhud, bapa tinggal hutang, bapa tinggal adik-beradik perempuan 7 atau 9 orang. Saya nak kena tanggung semua ni. Qal, kata Nabi apa? Afala ubashiruka bima laqiyallahu bihi abak. Nabi kata okey, mau tak? Nabi kata saya nak cerita hal bapa kamu. Bapa kamu yang mati syahid dalam perang Uhud itu, Nabi kata, kamu tahu tak macam mana Allah layan dia? Macam mana Allah entertain bapa kamu? Nabi nak bagi Jabir ni gembira. Qala qultu bala ya Rasulullah. Jabir kata ya, saya nak tahu macam mana keadaan bapa saya lah ni. Qal, kata Nabi, ma kallamallahu ahadan qat illa min warai hijab. Nabi kata apa? Biasanya Allah Subhanahu wa taala bila dia nak bercakap dengan makhluk dia bercakap daripada sebalik hijab, sebalik dinding. Tak nampak Allah. Wa ahya abaka fakallamahu kifahan. Berbeza dengan bapa kamu. Bapa kamu syahid dalam perang Uhud. Kamu tahu Allah layan bapa kamu macam mana? Allah hidupkan bapa kamu dan Allah cakap dengan bapa kamu kifahan, berdepan. Kuliah bulan 7 kita dah cerita macam mana yang kata cakap berdepan. Macam mana? Kita dah cerita di sana ada dua school of thought, dua aliran. Satu nama dia salaf, satu nama dia khalaf. Salaf dia kata apa? Oleh kerana Nabi kata berdepan. Macam mana? Wallahu alam, tak serupa dengan manusia berdepan. Tapi khalaf dia mentakwilkan depan itu. Bukan maksudnya berdepan. Dia kata sebenarnya dia bagi satu takwilan. Itu yang berlaku di kalangan ulama salaf dan khalaf. Habis. Malam ni dia sambung muka surat 155 bawah sekali. Dia kata dan mendengar ia, yakni ahli syurga, akan kata-kata Tuhan itu tidak dengan suara dan tidak dengan huruf. Tu pula dia nak beritahu. Yang kata Allah bercakap dengan makhluk ni ada suara ke? Jangan duk tanya. Allah cakap ni ada huruf ke? Jangan duk tanya. Allah dengan kita ni tidak sama dengan kita dengan makhluk. Tak sama. Habis tu macam mana? Wallahu a'lam. Laisa kamislihi syai'. Macam tu Nabi kata, macam tu je cerita dia. Jangan pi duk kosek, pi duk ronyek, pi cuba nak tu sah, sebab ini akan mendatangkan masalah. That's it, full stop, dia kata. Begitu. Sambung hadis tu, wa qala ya 'abdi tamanna alayya u'tik. Tu sambungan hadis. Dia kata dan berfirman Allah kepada bapa kamu, kepada Abdullah. Jabir ni Jabir bin Abdullah. Allah kata dekat Abdullah bapa Jabir ni, Allah kata tamanna alayya u'tik. Wahai Jabir, ya hambaku, citalah apa yang kamu hendak cita ke atasku, nescaya aku bagi kepada engkau. Ni Allah layan bapa Jabir yang bernama Abdullah yang mati dalam perang Uhud ni. Allah kata dekat dia, lah ni apa hang mau abang, apa saja yang hang mau abang aku bagi. Begitu sekali. Maka mencitalah bapa Jabir yang mati syahid itu sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dah Tuhan kata anak minta apa, minta, dia minta. Apa dia kata? Qala ya Rabbi tuhyini fa'uqtalu fika thaniyatan. Tu yang dia minta. Sembah orang yang mati syahid itu kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, hidupkan balik aku supaya boleh aku perang jihad sekali lagi dan syahid lagi sekali.
Hak tu yang dia minta. Pasal apa tuan-tuan? Dia minta nak hidup balik. Pasal apa nak hidup balik? Bukan pasal nak balik jumpa family. No. Pasal apa? Pasal nak lagi sekali mati syahid. Pasal apa? Pasal dia dapat anugerah ni. Kerana mati syahid ni, apa yang dia dapat tu, dia terlampau seronok. Dia harap kalau dia dapat lagi sekali mati syahid, dia dapat double keseronokan tu. Terlampau hebat tuan-tuan. Syurga ada berapa? 7 lapis, 8 lapis syurga. Sudah tentu antara satu dengan satu tak sama. Hak paling bawah ni pun kena habis, lupa dah segala kesusahan kita yang kita pernah kena selama ni. Lupa habis dah. Pasal apa? Baru dapat syurga paling rendah. Tuan-tuan, duk biasa pergi umrah. Okey. Duk naik kapal terbang tu hebat dah. Sebab kita duk naik baih Pudu Raya duk balik main Penang ni. Duk naik baih, tahu naik kapal terbang. Oh. Kira lagi tak lena lagi tu duk selfie ya. Kira gitu ah. Seronok. Tak tahu nak abang seronok ni. Lagi tak lena lagi duk nampak kira duk nampak semua phone duk naik kat atas ni. Lagi sekali lagu buat serius, sekali lagu buat senyum, sekali lagu buat peace, sekali seronok kapal terbang. Upgrade daripada baih kapal terbang. Tahun bila akan pula rezeki lebih sikit, try business class. Allahu Akbar. Upgrade. Duk biasa naik ekonomi, tahu naik business class. Allahu Akbar. Baru duduk pemutih bangku, mai tanya dah, "Sir, excuse me, may I have an order?" Kita kata, Tu cerita apa tu? Cerita. Dia kata, kok mana pun ke depan pergi nak kena duduk bisnes kelas. May I have an order? Sir, panggil sir. Kita pun guna tak kenyah dulu. Jakun tak pernah duduk bisnes kelas. Itu bukan bandingan syurga tuan-tuan. Itu bukan bandingan syurga. Syurga ni bukan apa yang ada dalam dunia ni, bukan. Dia lebih pada tu. Jadi dah dapat dah syurga ni, dia duk nak pi lagi, nak upgrade lagi syurga lagi atas, nak upgrade lagi syurga. Orang yang mati syahid ni bila Tuhan mai tanya dia, hang mau apa? Habang aku bagi. Dia habang apa? Dia kata, ya Allah, bagi saya hidup balik, saya nak perang, saya nak mati syahid. Saya nak repeat benda ni lagi sekali. Subhanallah tuan-tuan. Supaya boleh aku ni masuk dalam perang jihad dan syahid lagi sekali, dibunuh lagi sekali kerana meninggikan agama engkau ya Allah, dia kata. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemuncak nikmat dalam syurga apa dia? Kemuncak. Dalam sebuah hadis Nabi SAW cerita tentang kemuncak nikmat di dalam syurga ni ialah melihat Allah. Itu kemuncak. Segala makan, minum, keseronokan senang. Ini kemuncak dia apa dia? Allah menzahirkan diri dia. Bagi orang yang duduk dalam syurga, tengok Allah. Allahu Akbar. Itu kemuncak. Macam mana yang kata melihat Allah ni? Betulkah melihat Allah ni boleh berlaku? Orang tanya. Betulkah? Quran sudah bagi tahu dekat kita. Kita dah baca dalam surah Al-Qiyamah. Tuhan kata apa? Surah Al-Qiyamah. Wujuhun yawma izin nadhirah ila rabbiha nazirah wa wujuhun yawma izin basirah tazunnu an yuf'ala biha faqirah. Sadaqallahul azim. Duk baca. Tuhan kata apa? Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah manusia ahli syurga ni pada hari itu nadhirah, berseri-seri. Duk dalam syurga ni, muka ni berseri-seri. Ila rabbiha nazirah, kepada Tuhan mereka melihat. Confirm. Quran kata, bukan hadis kata, Quran sendiri menegaskan bahawa boleh tengok Allah bila dalam syurga. Bila tengok Allah Subhanahu wa taala ni jadi apa? Jadi itulah kemuncak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Wa wujuhun yawma idzin basirah
Dan wajah orang-orang kafir di hari akhirat esok basirah, muram, tak seronok, unhappy, sad. Tazunnu an yuf'ala biha faqirah, kerana mereka yakin bahawa sikit lagi malapetaka dahsyat akan kena mereka. Jadi ayat tu jelas bagi tahu apa dia? Melihat Allah itu kemuncak kepada segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada orang yang masuk syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kemudian dia kata apa? Nikmat yang dijumpai oleh orang yang mati syahid kemudian daripada matinya adalah nikmat yang dijumpai oleh orang yang mati syahid kemudian daripada matinya itu ada banyak. Dia kata dalam masalah yang di atas ada menyebutkan satu hadis daripada beberapa banyak hadis. Maka pada hadis itu menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mempermuliakan orang yang mati syahid itu lebih daripada orang yang mati tidak syahid. Tak sama. Orang yang sanggup tumpah darah bercerai nyawa untuk agama dengan mati sakit, mati apa ni tak sama. Allah layan tak sama. Iaitu dihidupkan semula di akhirat. Dan Allah berkata-kata dengan orang yang mati syahid itu, disuruhnya minta apa yang disukainya, maka dijawab oleh si mati yang mati syahid itu, kembalikan dia ke dunia supaya lagi sekali dia boleh mati syahid. Maka perkataan ia minta kembali ke dunia itu menunjukkan ia merasai nikmat yang sangat besar semasa berada di barzah. Karena dia dapat nikmat yang cukup baik atas daripada mati syahid dia, maka dia minta nak syahid lagi sekali. Dia kata dengan kelebihan mati syahidnya itu, dan menunjukkan ia hidup di sana itu dengan nikmat yang sangat luas. Dia kata Jabir, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rabbu tabaraka wa taala innahu qad sabaqa minni annahum la yarji'un. Ini hak kita gezek bulan lepas. Telah berfirman Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi bahawa sesungguhnya wahai hambaku telah terdahulu takdir aku bahawa orang yang mati itu tidak akan kembali ia ke dunia ini. Demikianlah juga sekalian kamu. Jadi kita sebut hari itu ni, betulkah orang yang mati ni duk balik rumah? Kan? Lah ni macam-macam depa duk buat edaran TikTok duk mengamuk sekarang lah ni. TikTok mengamuk sekarang. Semua kira ustaz-ustaz pun TikTok apa semua kira TikTok. Sampai orang tua-tua pun jadi mudah dengan TikTok ni. Kan? Gitu. Jadi dalam TikTok ni daripada masuk benda macam-macam, hak betul dengan hak merapu ni sama banyak. Hak betul dengan hak merapu sama banyak. Kita tak tahu. Kita duk ingat semua TikTok ni semua betul. Betul dengan merapu sama banyak. Hak merapu ni apa dia? Dia kata malam Jumaat jangan lupa buatlah Yasin ke buat apa. Pasal apa? Yasin tu tak apa. Kalau nak buat tak ada masalah. Nak buat Yasin ke, nak baca surah Al-Kahfi ke apa, baca. Tak apa. Dia kata baca tu pasal apa? Pasal arwah orang tua duk balik mai jenguk tengok. Kata puak-puak ni sampai tak ada Yasin kat aku ni. Telah di TikTokkan benda itu. Baik, persoalannya kita nak tahu, betulkah orang mati duk balik mai rumah? Itu dia punya pokok persoalan dia. Betulkah orang mati duk balik mai rumah? Quran kata apa? Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka tanya engkau Muhammad tentang roh. Kata dekat depa, roh ni kerja Tuhan. Allah bagi ilmu dekat kita semua ni sikit saja. Kita tak akan mampu faham tentang hal roh ni. Kita tak akan mampu faham. So, yang kita faham apa? Yang kita faham apa yang Allah bagi tahu. Kita tak boleh pilih lebih daripada apa yang Allah bagi tahu. Baik. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 100. Kita note, cari balik, tengok lagi sekali di rumah. Surah Al-Mu'minun ayat 99 dengan 100. Tuhan kata apa? Hatta
idza jaa ahadahumul maut. Orang kafir ni apabila mati mai dekat dia, qala rabbirji'un. Orang kafir ni bila malaikat maut mai dekat dia, dia mati. Hak mula dia minta dekat Tuhan apa dia? Dia kata Rabbi irji'un. Dia kata wahai Tuhanku, bagi saya nak balik atas dunia balik. Orang kafir. Orang kafir minta nak hidup balik. Baik. Ayat 100 surah Al-Mu'minun, Tuhan kata apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, bagi saya balik hidup atas dunia supaya dengan hidup balik ni saya boleh buat benda yang saya tak buat hari itu. Apa dia? Saya boleh masuk Islam. Bila mati tuan-tuan, by the time dia mati tu, dia tahu dah agama dia tak betul. Dia tahu dah dia punya tak betul. Satu orang tanya, dia orang bukan Islam. Dia satu orang bukan Islam yang beramal dengan agama dia. Jenis bagus ni. Jenis bagus. Dia tak buat naya orang, dia tak buat zalim orang, dia buat kebaikan dalam hidup dia hari-hari, cuma dia tak Islam. Satu hari dia tanya kepada orang Islam. Dia kata saya praktis agama saya. Semua benda hak baik ni semua saya buat, dia kata. Dan saya juga duk baca cerita hak agama Islam ni, saya duk baca. Tapi daripada pembacaan saya ni, dia kata, apa yang saya faham, dia kata, dengan kerana saya tak Islam, saya tak boleh masuk syurga, dia kata. Dia pun boleh tanya soalan tu. Tapi saya dia kata, bahkan saya boleh kata dengan kawan saya di tempat kerja Islam, saya lagi baik daripada dia. Kawan ni Islam, tapi rasuah nampak duk selinap juga. Dia kata, saya tak Islam, tapi saya tak, rasuah saya tak ambil. Dia kata. Jadi dia kata, saya duk baca juga hak Islam yang duk cerita ni, duk letak syarat, kata kena Islam baru boleh dapat syurga. Dia kata, habis macam mana kalau saya ni selama hidup saya buat baik, saya tak buat benda-benda salah, saya tak dapat juga ke syurga. Tuan-tuan nak jawab guna? Nak jawab guna? Nak jawab betul-betul, nak ambil hati dia ke tu, macam mana nak jawab tu dekat dia? Nak kena jaga juga. Saya tengok ada satu video, saya terlupa ada Zakir Naik ke ataupun Ahmad Didat. Orang tanya dia soalan ni. Bijak, dia kata Ahmad Didat, Zakir Naik, bijak. Dia jawab apa tuan-tuan? Kepada soalan macam ni, dia jawab apa? Simple dia jawapan dia. Okey. Dia kata dalam hidup kita ni ada banyak universiti. Ada universiti Melaya, ada universiti kebangsaan, ada universiti sains, ada universiti Islam. Banyak universiti. Dia kata saya masuk universiti Melaya, you masuk universiti kebangsaan, you masuk universiti sains, you masuk universiti Islam. Kata. Saya masuk universiti Melaya, hujung pengajian saya akan dapat ijazah daripada universiti Melaya. Ijazah tu syurga lah, dia kata. Saya yakin dengan universiti ni, saya minta dan saya dapat, dan bila graduate saya dapat lah janji syurga dia tu. You, dia kata, you masuk universiti sains, you nak graduate, nak ambil ijazah universiti Melaya, mana boleh, dia kata. Lebih kurang dia jawab macam tu. Saya agama Islam, saya buat apa yang Islam suruh, dan akhirnya saya dapat syurga yang Islam janjikan. You agama lain, you buat apa yang agama you suruh, you masuk syurga you lah. Pasal apa nak main masuk syurga? Pasal apa you nak main masuk syurga? Kalau you teringin sungguh syurga, main masuk dalam universiti. Kita sama-sama ambil syurga kita sini. Yang ni pun gaul pala apa ni belah begitu. Tak, betul tak? Yang mereka tanya tu pasal apa? Mereka tak ingin nak masuk syurga kita. Jadi, tapi tak mau masuk agama kita. Tapi duk tanya pasal apa dia tak boleh masuk syurga kita. Dah hang buat apa yang agama hang suruh, hang kata hang satu orang yang bagus, hang masuk syurga hang lah. Terus ada kacau lah syurga kami. Ada.
datang syurga nak main masuk syurga kita. Tak boleh lah. Dia kata you universiti lain, I universiti lain, I graduate universiti I, you graduate universiti you pilih syurga you. Dia tak mau syurga dia nak main syurga kita. Kan? Pandai dia jawab. Dia dengar-dengar, oh bijak dia. Nampak? Logik. Jawab bagi logik gitu. Tak payah duduk baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Tak payah. Kalau dia percaya ayat Quran tu, dia dah asyhadu an la ilaha illallah. Cantik dah. Dia tak masuk Islam pasal dia tak percaya. Pergi duk cerita baca ayat Quran, hadis pergi dekat dia apa? Dia kata ni dia tak faham benda kita duk terang. Terang lagu cara Ahmad Didat dengan Zakir Naik Terang ni. Dia faham. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi cerita orang mati roh duk balik rumah ni betul tak betul? Tak betul. Pasal apa tak betul? Pasal Quran bagi tahu. Quran bagi tahu terang-terang. Apa dia? Orang kafir ni bila mati aja dia minta dekat Tuhan, Rabbirji'un, ya Allah bagi aku balik, aku nak hidup balik. Pasal apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Mudah-mudahan saya boleh buat bagi betul balik. Saya akan jadi orang Islam dan saya akan praktis apa yang Islam suruh. Tuhan kata apa? Kalla. Tuhan kata no. Innaha kalimatun huwa qailuha. Tuhan kata itu cakap hang saja. Itu cakap hang saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sana sudah ada satu barzakh, alam barzakh. Barzakh ni maksud apa tuan-tuan? Dinding. Yang kata alam barzakh ni satu alam yang doa ada balik sana dinding. Yang dinding tu tak boleh tembus mai. Tak boleh tembus mai. Satu TikTok, TikTok lah lari zaman TikTok. Satu TikTok kawan hantar mai. Kononnya di Indonesia ataupun di Thailand, saya tak sure. Dia cakap pun nak buat eksperimen. Betul tak betul dalam kubur ni ada syuja'ul aqra, ada ulang apa semua nanti duk turun mai kepada orang yang dikebumikan ni. Betul tak betul? Lepas tanam satu orang. TikTok ni, cerita TikTok. Nanti kita pergi dekat Zoom kuliah, hari masuk tuan-tuan share di sana tengok. Lepas tanam dia, lepas bungkus-bungkus dia dengan kain putih, lepas tanam, lepas tu lepas tutup, tapi lepas tak kambus dengan tanah, lepas tutup apa dengan buah kayu apa, paku-paku di atas, dalam kamera duk jalan. Kan? TikTok je, tak usah buat serius dengan cerita TikTok ni, bukan percaya, tapi nak cerita ada pihak pergi buat. Dah logo duk dengar, dah ni cerita TikTok. Sat aja. Sat dalam gambar TikTok ni, sat saja, tahu dia mai daripada kiri kanan kubur tu. Turun mai ulang macam-macam color. Turun mai. Dia ni hak duduk dalam bungkus kain putih ni dah mula duk kalut dah. Tapi kamera duk pegang juga, kemudian pasang ujung tu satu duk turun ulang mai duk main kat atas badan dia. Lepas tu keluar lagi bila banyak dia kayau, dia buka balik tu angkat dia naik. TikTok, tuan-tuan jangan percaya sangat TikTok. Tahkah betul, tahkah dia buat cerita aja, tapi nak habangnya dalam TikTok yang dia buat tu, dia nak abang kata dah dibuat satu eksperimen, satu percubaan, ulang main sungguh. Dia nak abang yang tu. Tahkah dia berlakon drama pergi buat TikTok bagi kat kita, buang kita duk berketok, tengok pun kita tak tahu, kan? Tapi itu ceritanya. Tapi hak betul ni akan datang. Tajuk akan datang, kita akan jumpa cerita tentang orang yang tak mau bayar zakat. Allah hantar mai syuja'ul aqra. Hantar mai satu ulang, yang ulang ni dia akan lengkang di tengkuk ni, dia akan azab orang yang tidak bayar zakat ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Banyak ayat di dalam Quran yang menceritakan tentang orang mati tak boleh balik lah. Pasal apa? Pasal sudah ada barzakh yang blok orang mati daripada nak balik mai ke dunia ni. Dalam surah Al-Haqqah, tuan-tuan balik lagi cek ayat 44 sampai 47. Al-Haqqah. Tuhan kata apa? Ini Tuhan bagi warning dekat Nabi sendiri. Warning dekat Nabi sendiri supaya hal agama ni tidak boleh duk mereka cerita, pergi duk habang ke orang, duk buat reka-reka cerita. Tak boleh. Tuan-tuan nak bagi orang yang dengar ni takut, tuan-tuan buat main cerita pelik-pelik, buat main cerita misteri Nusantara bagi dengar. Tak boleh. Benda ghaib
dia mesti ada dalil yang jelas. Tidak boleh reka cerita untuk takut-takutkan orang, tak boleh. Dalam surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 47, Allah warning Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata apa? Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Tuhan kata, Muhammad, kalau sekiranya engkau memandai-mandai reka benda yang bukan daripada kami. Tuhan kata dekat Nabi, wahai Muhammad, walau taqawwala alaina, kalau hang pi duk reka cerita, pi bubuh kata yang ni Allah kata, la akhadna minhu bil yamin, kami akan rentam engkau, kami akan rentam engkau, summa laqata'na minhul watin, sehinggalah urat jantung engkau akan putus. Tuhan kata, Tuhan warning dekat Nabi Muhammad, Muhammad, bab agama jangan duk mereka, jangan duk buat cerita-cerita pelik-pelik, duk reka, jangan. Pasal apa? Kalau hang pi reka cerita, hang pi kata ini Allah kata, ini Islam kata, baik-baik, Tuhan kata, aku nanti rentap urat jantung hang dan akan mati. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, dan apabila aku bertindak macam tu, tak ada siapa boleh menghalang aku. Tuan-tuan tengok Al-Haqqah ayat 44 sampai 47. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bermakna bila tanya betul ke roh ni boleh duk balik mai ke rumah selepas mati, ayat Quran jelas kata tak boleh, full stop. Full stop. Ayat Quran kata, bukan Nabi SAW kata dalam hadis. Kalau hadis tuan-tuan boleh tanya, sahih kata hadis tu. Ini Quran kata tak boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, maka tak kala ada orang yang hidup itu menyangka akan orang yang mati syahid itu tinggal di dalam kuburnya atas hal matinya itu, dia kata. Dan diterangkan Allah kepada mereka itu akan hidupnya, sebagai kata Jabir bin Abdullah, kata dia, qala wa unzilat hazihil ayah wa la tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata. Dan telah berkata Jabir, diturunkan Allah akan ayat ini, yang maknanya janganlah menyangka oleh orang yang menyangka akan orang yang dibunuh mereka itu dalam perang sabilillah itu, orang itu mati daripada mereka itu, yakni daripada orang yang mati yang tidak dibunuh di dalam sabilillah. Jangan. Orang yang mati syahid, bal ahya'un 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka hidup. Macam mana hidup dia? Wallahu alam. Bacalah sehingga akhir ayat itu, iaitu bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka itu, diberi rezeki akan mereka itu sebagaimana diberi rezeki orang yang hidup, makan minum mereka itu dan sebagainya. Kata At-Tirmizi, itu hadis hasan lagi gharib. Itu dia. InsyaAllah lepas ini kita akan masuk tajuk baru. Dia akan main dekat kita cerita tentang yang kita habang hari tu ni, tubuh tak reput ni. Betul ke orang mati syahid badan tak reput? Betul ke orang hafal Quran badan tak reput? Dan dia akan buat main dekat kita cerita, bukan dalil, tapi cerita tentang syuhada Uhud. Tentang syuhada Uhud. Orang yang mati dalam perang Uhud ni pada mulanya ditanam belakang Jabal Rumah. Kan kita pergi umrah, kita pergi haji, mereka bawa kita ziarah di Bukit Uhud. Kita tengok mutawif doa abang, ini bukit ni dia panggil Jabal Rumah, pasukan pemanah duk masa perang Uhud. Depan balik sana tu ada perkuburan syuhada Uhud. Itu tempat baru. Asalnya tanam belakang. Di belakang. Ditanam di situ tahun 46 Hijrah, semasa Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah. Tiba-tiba kawasan tu banjir. Kawasan tu jadi banjir. Kawasan tu kawasan wadi. Banjir, air deras. Terbongkar.
jasad syuhada Uhud ni terbongkar. Bila ayat berat mai terbongkar. Kemudiannya dipindahkan, bawa ke tempat lah ni, depan Jabal Rumah tu, di situ. Cerita semasa terbongkar tu dengan cerita sebelum tu kita akan baca dalam bulan depan insya-Allah. Bapa Jabir ni dia awal lagi. Bila perang Uhud 6 bulan selepas itu, Jabir pergi jumpa Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, saya tak puas hati. Saya nak, boleh tak bapa saya ni tanam asin, tak mau tanam dengan kawan-kawan. Dia nak bapa dia eksklusif satu kubung asin." Nabi benarkan. 6 bulan selepas dikebumikan, korek balik atas izin daripada Nabi, korek mayat bapa dia yang kata Abdullah ni, Jabir bin Abdullah ni mayat dia intact, macam orang hidup, kecuali sikit di bawah telinga dia ni saja, sikit nampak ni, hal lain semua intact. Baik, bolehkah digunakan kejadian itu sebagai dalil orang mati syahid ni tubuh tak kaput? Wallahu alam. Tidak ada nas yang jelas kata orang mati syahid tak kaput, tapi kejadian itu menunjukkan tak kaput. Begitu. Okey. Tahun 46 Hijrah. Perang Uhud jadi tahun apa? 3, tahun 3 Hijrah. 46 Hijrah maksudnya berapa puluh tahun selepas itu? 43 tahun selepas itu. Selepas dikebumikan 43 tahun, banjir berlaku di belakang Jabal Rumah. Kubur itu terbongkar. Tengok tak kaput juga. Dipindahkan dan ditanam di tempat lain. Itu cerita yang berlaku. Tapi tidak ada nas seperti mana nas kata jasad para nabi tak kaput. Hak tu jelas satu hadis bagi tahu jasad anbiya ni tak kaput. Tapi kejadian yang berlaku menunjukkan tak kaput syuhada Uhud ini. Dan dalam cerita yang kita akan baca insya-Allah pada bulan depan ni, dia kata semasa proses nak pindah tu, ada yang body mayat ni yang terkena penyodok, bleeding. 43 tahun selepas dikebumikan. Masa nak pindah tu, masa duk sodok tu terkena jari salah satu daripada syuhada Uhud. Kena tu bleeding macam baru, macam orang hidup, bleeding. Jadi jelas apa yang disebut dalam Quran, kata orang yang mati syahid ni, bal ahya'un inda rabbihim, mereka hidup di sisi Tuhan. Bukti dia apa? Bila kena tu duk berdarah macam orang hidup. Yang kata diberi rezeki itu macam mana, akan datang, dia akan cerita detail dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, orang yang serius hidup study benda ni, dia tengok ayat Quran, dia tengok hadis Nabi, dia study, dia akan bertambah iman. Pasal apa? Exactly Allah sebut dalam Quran tu, exactly jadi. Dia jadi macam tu. Macam ayat yang kita nak baca nanti insya-Allah di Masjid Beranggada nanti, dia main cerita pasal ombak ni, pasal ombak laut. Macam mana Quran cerita kata ombak ada di atas ombak. Ayat tu bila geng yang belajar sains samudra, mereka buat kajian tentang lautan di ocean. Ya Allah, apa yang Allah sebut dalam Quran 1400 tahun dulu, saintis yang buat kajian tentang fenomena laut ni, sebiji macam Quran kata tu, sebiji jadi. Dan kita nanti cerita nanti esok ni, ni Beranggada lah, bukan di sini. Macam mana dia kata cerita tsunami yang paling dahsyat di mana? Tsunami paling dahsyat di mana? Bagi kita kata Aceh, pasal kita tahu Aceh saja. Tuan, hak paling dahsyat dalam sejarah tsunami dunia ni di Alaska. Di Alaska. Kalau di Aceh saja ombak tsunami terjun mai atas bandar Aceh tu setinggi sampai berapa meter, dah dahsyat dah. Orang-orang Aceh duk cerita kata ombak mai macam kepala tedung senduk nak mai patut.
Tuan-tuan, di Alaska berganda-ganda besar daripada tu. Tuan-tuan, ni Allah Subhanahu wa taala, dia main 4 benda ni. Dia main tanah, air, api, angin. Bukan macam orang Melayu main. Orang Melayu main nak buat kenduri, kira tanah, air, api, angin, tanah, air, api. Oh, tak boleh api, tak boleh kenduri hari ni, tak boleh bersepah api. Kalau menikah esok bergaduh. Tu merepet. Yang tu merepet. Tapi 4 sumber ni, 4 sumber alam ini, tanah Allah gunakan untuk apa? Untuk jadikan earthquake, gempa bumi. Tuan-tuan, terkini di Morocco, Allahu Akbar, mula habaq 200, lepas tu naik mai 700, 800, lepas tu 1000, lepas tu 2000, terkini dah nak pergi 3000 dah orang yang mati. Tanah, ayat, Allahu Akbar. Tuan-tuan tengok China, macam mana Allah buat mai banjir. Dia turun mai air ni tak tahu daripada mana, musnah habis semua. Api, Hawaii baru kena api. Angin, Allahu Akbar, Vietnam pun kena baru ni. Angin, punya kuat angin ni. Pokok dia angkat cabut, tornado. Allah Subhanahu wa taala, dia guna ni je ni. Empat ni makhluk dia. Dia boleh guna mana-mana satu untuk binasakan makhluk yang dia cipta ni. Tuan-tuan, jangan rasa besar dengan Allah ni. Kita ni kecil aja di depan Allah ni. Jangan bantah dia, jangan lawan dia, jangan cari pasal dengan dia. Sebab kita tidak akan mampu membayar harga apabila Allah buat mai satu bencana dekat kita. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Dari tajuk akan datang juga, dia akan mai cerita pasal syurga. Dia nak main syurga ni ada ke tak lagi? Itu satu. Kalau dah ada, apa dalil dia? Tak boleh sembang dia kata ada. Apa dalil dia yang kata syurga sudah ada? Dia nak tahu yang tu. Dan kita nanti tengok dalil-dalil dia. Dia cerita pasal orang mati. Orang mati ni jasad dengan roh bercerai. Jasad masuk dalam tanah, dia mai 5 hari, dia mai 7 hari, dia mai. Roh ni macam mana? Dia kami. Roh ni dia fana ke tak? Dia binasa ke tak roh ni? Atau roh ni tak binasa, yang binasa itu jasad? Atau macam mana? Dia kata. Kemudian tajuk akan datang, dia kata orang yang mati syahid ni, dia dah mati, dia minta untuk hidup balik. Pasal apa dia nak minta untuk hidup balik? Dia akan main sebab-sebab dia. Akan datang, dia akan main cerita orang yang nak elak diri daripada bayar zakat. Di antara bentuk hukuman Allah akan bagi kat dia, ulang Syuja'ul Aqra' ni. Apa dia ulang tu? Macam mana bentuk dia, macam mana rupa dia, dan macam mana cara dia akan mengazab kita. Akan datang, dia akan cerita macam mana hukuman dan balasan kepada orang yang sanggup sumpah tipu kerana nak ambil harta orang. Dia nak ambil harta orang, dia pergi bersumpah tipu di depan hakim. Akhirnya dia ambil kat dia harta tu. Kemudian dia akan datang syurga ni, syurga paling koman. Paling koman daripada 7 lapis 8 lapis syurga ni, hak paling koman tu tara mana? Dia kata ada tara Kapadosia, Turki. Yang kata syurga hak paling koman ni, ada tara Kapadosia, ada tara Switzerland, ada tara macam duduk di Paris, ada tara macam duduk di Cape Town, South Africa. Ni macam mana yang kata syurga paling koman ni? Ada tara macam duduk di Vienna, Austria. Ni tempat-tempat elok dalam dunia ni. Ataupun paling-paling koman, ada tara Balkan. Balkan tu kira koman lah, ramai orang duk pilih ni Balkan kan. Adakah tara tu syurga ni? Ataupun macam mana? Dalam hadis Nabi SAW sebut simple ya. Nabi kata inna mawdi'a saut fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Nabi kata. Makna dia tu bulan depan lah baru abang. Banyak tu ya Nabi kata. Ku nak habaq syurga ni apa dia? Syurga ni inna mawdi'a saut fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tara tu ya Nabi habaq. Yang tu kena tunggu, tak boleh habaq lagi malam ni. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.